Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas Fardhu Ain kita. Kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita akan sambung pengajian kita dalam fasal yang keempat pada menceritakan perut. Pada kali yang dahulu kita dah ceritakan sebab daripada makan kenyang ni ada beberapa sebab perkara yang menegah kita daripada buat amal ya. Makan kenyang ni makan terlalu kenyang, mencegah diri kita daripada makan terlalu kenyang. Kerana apa? Kita ditegah untuk makan terlalu kenyang kerana ada beberapa perkara yang akan berlaku jika kita makan terlalu kenyang. Itu kita dah cerita juga. Yang pertama iaitu makan banyak akan menyebabkan kita keras hati ya. Dan yang kedua bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota yang sia-sia pada kejahatan akan berlaku benda yang kita akan bersemangat buat benda yang sia-sia lah kan. Kemudian yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Jadi dia kata di sini makan terlalu kenyang ni menyebabkan fikiran kita jadi kurang cerdik. Dia menutup kita punya fikiran kita kan. Fikiran ni bukan dia tutup saja, dia akan menyebabkan fikiran kita ni jadi lambat. Lambatlah. Kemudian dia menutup juga bagi faham. Sebab tu kalau kita makan terlalu kenyang, kita susah untuk faham dalam menuntut ilmu, jadi susah nak faham. Kemudian juga makan terlalu kenyang ni dia akan menjadi penutup kepada pengetahuan. Susah untuk kita dapat ilmu. Jadi kalau kita nak menuntut ilmu, biarlah perut kita sama ada kosong ataupun perut kita tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang. Kenyang saja tak apa, tapi jangan terlalu kenyang. Dia akan menutup bagi ilmu lah kan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita kena elakkan makan terlalu kenyang ni, iaitu bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Sebab tu kita kena kurang makan ni kan. Jangan makan terlalu kenyang. Sebab apa? Dia menyebabkan kita menjadi kurang melaksanakan ibadat. Kerana bahawasanya, sebab apa kurang jadi amal ibadat ni? Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya. Siapa yang banyak makan ni, maka dia akan jadi berat lah badannya. Berat untuk apa ni? Berat untuk buat macam-macam lah kan. Benda yang wajib lagi lah kan. Bukan benda yang wajib, benda yang sunat-sunat ni lagi lah. Yang wajib ni mungkin dia gagal juga, tapi benda yang sunat habis lah kan. Dan menyebabkan mengantuk matanya. Sebab mata kita jadi mengantuk ni pun sebab makan terlalu kenyang. Makan banyak lah, contohnya ni makan banyak akan menyebabkan mata kita mengantuk. Biasa tak berlaku benda macam ni. Biasalah bila mengantuk kita akan buat apa? Kita pergi semayang ke? Bila mengantuk, duduk lah, kita cari bantai lah, kita pergi cari tempat tidur lah kan. Ataupun kita pergi cari lagi makan. Sebab apa? Nak pergi hilang mengantuk tadi. Padahal mengantuk tu sebab kita makan banyak kan. Habis itu yang keempat. Dan yang kelimanya, bahawa membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan amal ibadat. Jadi makan banyak tu akan menyebabkan kita hilang rasa sedap amal ibadat tu. Rasa sedap kita buat amal ibadat itu jadi hilang dengan sebab kita makan banyak kan. Jadi nak dapat khusyuk dalam sembahyang, nak dapat sedapnya beramal ibadat, nak dapat sedapnya solat tu, nak dapat sedapnya zikir tu, kena kurangkan makan. Kalau makan banyak habis kan. Itu habis yang kelima Kemudian yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhah. Jadi kalau makan banyak ni, lagi mudahlah untuk kita jatuh kepada makan benda-benda yang
haram, dan akan bawa juga kita kepada makan makanan yang syubhah, kan. Nak bawa pada makanan syubhah ni yang mana? Bila kita tengok makanan kita teringin, kan. Tu terlalu kenyang lah, kan, teringin. Kita nak yang lebih daripada tu. Bila teringin ni maksudnya kita bila kita makan banyak ni maksudnya kita akan makan macam-macam lah, makan macam-macam, kan. Jadi kena kurangkan makan tadi. Habis. Kemudian yang ketujuhnya, bahawasanya pada membanyakkan makan tadi, menyusahkan hati, menyebabkan hati kita tidak jadi tenang dengan sebab makan tadi, dan mempenatkan badan. Badan jadi penat, kan? Susah hati. Kemudian makan jadi kemudian badan jadi penat. Sebab apa? Makan banyak, badan jadi penat. Tak percaya, lepas makan cuba pergi jogging ataupun jalan atau buat apa-apa kerja, kita akan jadi lebih mudah penat daripada sebelum kita makan. Pada mencarinya, memenatkan badan pada mencarinya, pada mencari makan jadi, kan. Ni kita dah kerja ni penat lah. Kerja apa cari makan. Bila cari makan tu penat lah, kan. Jadi bila habis penat untuk cari makan, tak ada lah ruang, tak ada lah tenaga untuk kita buat amal ibadat, tak ada lah, sebab penat untuk cari makan tadi, kan. Dan mensediakannya dan memakannya, kat situ kita akan kita guna tenaga. Kemudian kita nak sediakan lagi makanan tu, kemudian nak makan lagi, semua tu menggunakan tenaga. Dan melepaskan daripada mudaratnya, nak melepaskan daripada mudarat makanan tadi pun letih juga. Sebab makan tadi juga kita dapat penyakit, dan nak menghilangkan penyakit tu pun jadi susah, kan. Dan antara yang susah lagi itu bila kita makan banyak, kita akan nak pergi ke tandas, kan. Susah tak nak pergi tandas? Susah lah, kan. Nak buang mudarat. Tapi kalau tak boleh buang, makan banyak tapi tak boleh buang sikit je, kan. Problem. Sembelit pun main pada mana? Main pada situ lah, kan. Bila makan tadi juga, kan. Sebab tu kita kena kurangkan makan, kan. Makan boleh tapi kurangkan. Dan yang ke-8, habis. Ini cerita yang ke-8, Yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Itu makan banyak ni antara punca menjadi sakitnya nak mati. Jadi kalau kita nak kurang sakit mati tu, kita ni lah, kan. Kita kurangkan makan lah supaya mati kita tidak sakit sangat. Kerana apa? Sebab apa mati itu jadi sakit? Sebab apa? Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Jadi sakitnya mati itu iaitu kita meninggalkan kesedapan dunia. Jadi bila kita banyak ambil benda sedap atas dunia ni, nak mati tu dia jadi sangat sakit lah. Sebab banyak benda dunia yang kita ambil. Jadi makan ni, berapa persen makan ni untuk akhirat? Tu kita kena check lah. Kalau banyak untuk akhirat, okey lah. Tapi kalau banyaknya untuk dunia, untuk ambil kesedapan dunia, mati kita sakit lah. Mati kita akan jadi sakit lah. Yang ke-9, apa? Bahawasanya pada banyak makan tadi mengurangkan pahala akhirat. Na'udzubillah min zalik. Makan banyak ni akan sebabkan kurang pahala akhirat. Sebab apa sebab apa kurang pahala akhirat? Sebab bila kita makan terlalu kenyang, kita amal pun jadi kurang. Nak bagus lagi, kan. Makan tu bila makan ramai-ramai, makan banyak, lepas tu kita duk sembang pula, kita duk mengumpat pula kat situ, jadi habis pahala yang dah ada pun jadi habis, kan. Na'udzubillah lah, kan. Jadi dia kurangkan pahala akhirat lah. Tak ada lah, pahala akhirat jadi kurang. Dan pula buat benda yang sia-sia pun, tu problem juga lah. Kita ada cerita dah, itu buat benda sia-sia ni pun sampai boleh bawa kepada haram juga lah. Dan yang ke-10, yang ke-9, yang ke-10, bahawasanya pada makanan yang banyak tadi, mengambil makanan dengan banyak tadi, hisab pada hari kiamat, ada kira-kira pada hari kiamat. Yang kita makan di dunia ni semuanya akan dikira akhirat esok, kan.
Kita makan kat kedai, dia kira dekat kedai itulah habis. Tapi yang kita makan semuanya di dunia ni daripada kita lahir sampai lah ni, sampai kita mati, nanti akan dikira pula oleh Allah di akhirat. Macam mana kita nak bayar bil tu di akhirat esok kan? Jadi kena bayar, bukan saja lah kita makan sedar-sedar ni durian kan, makan durian lah, makan tu lah, makan ni kan. Semua ni akan ditanya di akhirat, nanti akan ditanya kan. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Jadi 10 perkara yang kita baca ni, yang kita sebut tadi, iaitu daripada makan kenyang tadi, disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia, iaitu Minhajul Abidin. Jadi boleh tengok kita ada di sana lah kan. Kalau nak rujuk balik, boleh rujuk di sana, kitab karangan Imam Al-Ghazali. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.